Tuan Ibu Ketua, terima kasih kepada Perdana Besar. Ini berkaitan dengan soalan ini berkaitan dengan perubatan tradisional Melayu Islam. Tuan Ibu Ketua, pada ketika ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengenal pasti 6 bidang amalan utama di bawah perubatan tradisional dan komplementari, iaitu perubatan tradisional Melayu, perubatan tradisional India, perubatan tradisional Cina, perubatan Islam, homeopati dan juga terapi komplementari. Bidang amalan perubatan tradisional Melayu adalah berbeza daripada perubatan Islam. Di bawah perubatan tradisional Melayu, KKM telah mengenal pasti 4 sub bidang amalan, iaitu urut, perubatan herba, bekam dan juga perbidanan. Manakala perubatan Islam merupakan satu usaha dalam mencari rawatan untuk penyakit fizikal dan rohani yang dilakukan oleh seorang Muslim yang berpengetahuan dan mahir dalam kaedah rawatan dengan menggunakan ayat Quran, hadis, amalan ulama muktabar serta mahir menggunakan kaedah atau bahan-bahan yang dibenarkan syarak. Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari 2013 telah dibatalkan pada bulan Februari 2013 dan sedang menunggu. Akta Perubatan Tradisional Komplementari tahun 2012 telah dibatalkan pada bulan Februari 2013 dan sedang menunggu untuk dikuatkuasakan. Apabila akta ini dikuatkuasakan, kelak perubatan tradisional dan komplementari yang ditubuhkan, Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari yang akan ditubuhkan akan menjalankan pembentaran ke atas para pengamal perubatan tradisional dan komplementari. Melalui pendaftaran ini, kelayakan dan pengamal akan dinilai. Justru pihak majlis akan dapat mengenal pasti pakar-pakar yang berpengalaman dan berkemahiran bagi setiap bidang amalan yang telah didaftarkan. Kenyataan bahawa KKM kurang memberi perhatian terhadap perubatan Melayu Islam adalah tidak benar sama sekali. Pihak kementerian sentiasa bersikap tulus dan adil serta sentiasa menyokong sebarang usaha yang dijalankan oleh para pengamal selagi tidak bercanggah dengan polisi kerajaan. Pihak kementerian sentiasa menjalin kerjasama dengan para pengamal, iaitu ini terutama dalam mendapatkan input teknikal berhubung bidang amalan mereka, seperti dalam membentukkan garis panduan amalan, pembangunan standard dan kurikulum pengajian serta dalam sebarang usaha untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalisme pengamal perubatan tradisional dan komplementari. Para pengamal yang dijemput untuk memberikan input teknikal ini dinilai berdasarkan kelayakan dan pengalaman mereka melalui badan-badan pengamal yang telah dilantik oleh KKM. Sebagai contoh, KKM telah bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM, Jabatan Agama Islam seperti JAIS dan pengamal-pengamal perubatan Islam yang berpengalaman serta berkelayakan dijemput semasa pembentukan garis panduan amalan perubatan Islam. Selain itu, kementerian juga bekerjasama dengan pihak JKM dalam menjalankan kajian untuk membangunkan indeks pematuhan piawaian syariah bagi pengamal perubatan Islam. Dalam pembangunan standard dan kurikulum pula, pihak kementerian telah bekerjasama dengan Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA serta para pengamal perubatan Islam dalam membangunkan standard diploma perubatan Islam yang kini sedang ditawarkan oleh Cyberjaya University College of Medical Sciences. Selain itu, dalam bidang perubatan tradisional Melayu pula, KKM turut terlibat dalam membantu pembangunan standard diploma urut Melayu dan ijazah perubatan Melayu. Seramai 22 orang pengamal perubatan tradisional Melayu telah diberjaya mengikuti kursus diploma lanjutan dalam urut Melayu yang telah ditawarkan di Politeknik Sultan Salahuddin Amnur Aziz Shah di Shah Alam. Semasa pembentukan standard ini juga, wakil pengamal yang berkelayakan dan pengalaman dijemput untuk memberikan input teknikal berhubung bidang amalan mereka. Di samping itu, dalam bidang penyelidikan, KKM sedang bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia atau FRIM dalam usaha untuk mendokumentkan pengetahuan dan pengalaman pengamal-pengamal perubatan tradisional Melayu, terutama dalam penggunaan herba tempatan oleh para pengamal itu dalam pengobatan mereka. Selain itu juga, KKM sentiasa menjalankan penilaian teknologi
kesihatan dalam bidang perubatan tradisional dan komplementari untuk mencari bukti saintifik dalam bidang amalan, contohnya amalan bekam dan terapi nutrisi agar rakyat dapat menikmati penggunaan perubatan tradisional dan komplementari yang selamat dan berkesan. Betul. Ya. Sila Pada Mesah. Soalan tambahan Yang Menteri, dalam mengamalkan perubatan tradisional Melayu Islam ataupun perubatan alternatif ini, ia melibatkan ubat-ubatan ataupun herba yang tertentu, dan kita faham bahawa Kementerian Kesihatan ada mewujudkan jawatankuasa herba negara di mana ramai jawatankuasanya yang terdiri daripada orang Melayu dan Islam. Tetapi soalan saya, rungutan-rungutan daripada mereka ni kebanyakannya adalah daripada apabila mereka mengadakan satu perubatan ataupun herba itu, ianya sukar untuk mendapat kelulusan daripada kementerian. Dan yang keduanya, diharapkan pihak kementerian dapat memberi maklumat tentang bantuan-bantuan keuangan kerajaan yang diberikan kepada mereka, terutamanya dari segi latihan, dari segi herba, bantuan untuk mengeluarkan ubat-ubatan herba ni. Panjang itu soalan. Terima kasih. Dan akhir sekali, diharapkan kalau kerajaan dapat menelaraskan perubatan Islam ini, kita dapatlah mengelakkan penipuan-penipuan yang juga terdapat dalam perubatan tradisional Islam ini. Terima kasih. Sila Menteri. Ya, Pada Musa, terima kasih. Tentang produk herba, kalau ikut peraturannya, mereka hendaklah merujuk kepada Biro Pengawalan Farmaseutika dan Kebangsaan. Produk ini akan diperiksa, dibuat penilaian, dan bila didapati sesuai ataupun tidak ada bahan-bahan yang dilarang, maka boleh mereka diluluskan. Kalau kebanyakan sekarang ni mereka macam-macam dia tahu ubat lain ditambah. Jadi ini yang menyebabkan ubat ni tak lulus. Tentang Tuan Ketua, sebenarnya dalam hal complementary medicine ini, akta dah lulus dan telah diwatakan pada bulan Februari tahun ini. Dan lepas ini kita akan mewujudkan majlis perubatan tradisional dan komplementari. Masa itu kita boleh bincang tentang bantuan kerajaan ataupun bentuk latihan dan sebagainya. Ya? Jadi belum sampai ke peringkat itu lagi. Apa lagi ni? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sila Kota Raja. Terima kasih. Tadi Malam Menteri ada menyebut tentang bagaimana kelayakan pengamal perubatan ini diberi ataupun diiktiraf oleh persatuan-persatuan mereka. Setakat ini saya ingin tahu, adakah menjadi cadangan daripada pihak kementerian apabila piawai ini telah ditetapkan, maka selepas ini pengawal-pengawal perubatan tradisional dan pengamal-pengamal perubatan Islam tradisional dan Melayu ni perlu menjadi syarat untuk mereka mengamal ini, mesti ada orang kata practicing certificate ini, ya. Dan setakat ini saya ingin tahu, adakah kementerian telah mengenal pasti ataupun menyenarai hitamkan mereka-mereka yang mendakwa menjadi pengamal perubatan Islam dan tradisional ini, dan tetapi telah mendapat aduan tentang mereka. Apakah tindakan kementerian terhadap pengamal-pengamal begini? Ya, terima kasih. Sila. Betul, betul. Sebenarnya sekarang ni di hospital kerajaan, dah 11 hospital kerajaan telah pun mengadakan pusat-pusat perubatan tradisional ini. 11 saya boleh sebutlah, di Hospital Seberang Jaya, Kuala Batas, Sultan Ismail, di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Hospital Sultanah Hajah Kalsum, Sultanah Bahiyah, Raja Perempuan Zainab II, Hospital Port Dickson, dan Duchess of Kent, Hospital Sarawak, dan juga Hospital Rehabilitasi Ceras. Mananya mereka telah pun diiktiraf oleh kerajaan. Dan sebenarnya dah ramai pesakit telah pun dirujuk kepada pusat-pusat ini untuk rawatan urut
untuk acupuncture. Ya. Dah ada. Kalau ikut rekod ni dah ada. 26,297 telah pun dirujuk kepada pusat-pusat ini daripada hospital kerajaan. Dan 148,000 jumlah rawatan. Jadi setakat ini peraturan kita tak membenarkan lagi, kita nak senang hitamkan sesuatu lagi, belum ada majlis. Saya kira bila ada majlis, kita dah boleh buat peraturan dan masa itu kita boleh senaraikan, senang hitamkan. Ya.